benda tu membuatkan aku interested dengan dia punya backstory. Siapa Minah ni kan sebenarnya kan. Walaupun watak tu keeps on melarikan diri dari Ethan lah, itu memang aku tak puas hati kan. Dia Ethan keep on nak selamatkan dia, and then dia dah selamat, lepas tu dia cabut lari. Aku macam tak puas hati gila kan Minah ni kan. Assalamualaikum, semua kembali bersama Kongsi di video kali ini. Aku nak kongsi pendapat aku untuk filem Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Okay, aku punya most anticipated movie untuk 2023. Awal tahun tu aku dah buat list 10 movie yang aku memang tunggu nak tengok tahun 2023. Movie ni adalah movie yang nombor satu dalam list aku. So, dah tengok dah kan hari pertama. So, adakah filem ini meet my expectation as a number one the most anticipated movie of 2023? I'm happy to say yes. Kan? Dia meet aku punya expectation. Macam Across the Spider-Verse story, dia exceed my expectation. This one, they only meet my expectation. But still, I am so happy with this movie. Okay, kita terus masuk je lah. Tak ada mukadimah, tak ada apa. Ada few things yang aku wish it could be better dalam movie ni. Macam watak Rebecca Ferguson. Kan, aku punya favourite character dalam Mission Impossible ni. Tapi dalam ni, dia punya watak, punya function tu, tak banyak sangat. Rasa macam sikit. And then, apa lagi yang dia boleh improve? Actually, dia punya antagonist, kan, villain dia. Dalam ni tak berapa nak gempak sangat. Tapi memang agak sukar untuk top the previous punya villain, antagonist. Watak Solomon Lane tu, dengan Henry Cavill Walker, watak Walker tu, dia memang dah already peak dah. So, untuk antagonist kali ni, dia rasa much more vanilla sikit. And dia tak project the same fear as Solomon Lane. Tapi this is part 1. Okay, relax. This is part 1. Maybe dalam part 2 nanti barulah kita dapat rasa watak Gabriel ni betul-betul menyerlah. Sebab aku agak suka dengan pelakon ni. Watak dia dalam ni mengingatkan aku dekat series Ozark. Dia adalah the first cartel boss untuk Ozark season 1. Dalam series Ozark tu, dia punya presence memang terasa. Seriously, memang terasa. Screen time dia memang tak banyak dalam Ozark tu. Aku rasa dia keluar dalam 4 episod sekejap. Itu pun dia bercakap je most of the time. Tapi even kita tak nampak dia, kan, the whole season tu, watak dia tak ada. Dia punya fear vibe tu lingering around throughout the whole first season of Ozark tu. Sebab kita tahu apa yang menunggu watak Marty Byrde tu kalau Marty ni tak berjaya dengan dia punya mission tu semua. So based on that, I know this guy can pull off this type of villain. And hoping that we can see more of him in part 2 lah. Cakap pasal movie ni, ada part 1, ada part 2. This is another movie yang habis tak habis. Dan habis dengan cliffhanger. Macam Across the Spider-Verse pun sama juga. Part 1. Fast 10, Fast Act tu pun sama juga. Macam bersambung. Tapi this movie the most satisfying one lah. Even though kita tahu cerita tu tak habis. Sebab pada aku tak rasa sangat cerita tu tergantung. Yes, the main mission still tak accomplish. The main villain or antagonist still tak mati or kena tangkap. Tapi cerita dia overall conclude very nice. Ethan Hunt actually managed to accomplish half of the mission. And selepas 2 jam setengah, untuk aku is good enough. Aku memang dah puas hati gila dah. Ya, 2 jam setengah duration movie ni. Tapi pada akulah, aku tak rasa pun dia 2 jam setengah. Memang tak ada rasa draggy langsung. Memang rasa fully utilized lah 2 jam setengah tu. Sebab movie ni, dia berjaya membuatkan aku menumpukan perhatian aku sepenuhnya. Aku boleh cakap, half of the movie is action sequence yang sangat best. Dan another half of the movie more or less exposition. And the movie nak explain kat penonton and explain this, explain that. Exposition, it's a bit too much on the exposition side for my liking. Tapi tak adalah mengganggu aku sangat. Aku still okay. Sebab dia punya editing tu aku rasa memainkan peranan. Editing dia very good. By the time rasa macam
scene tu nak menghala ke too much exposition, the scene move to another things kan. Sama dengan scene action sequence, it never feels like bloated or too much action. Even though action sequence tu panjang or lama, macam scene car chase dekat Rome tu memang it's a very long car chase sequence, but the shot keeps on getting interesting. Dia tak macam yang scene car chase dekat Indiana Jones 5 yang tuk-tuk tu kau rasa panjangnya scene tuk-tuk tu kan. Tapi this one no, best gila. Sama juga dengan scene aksi yang dekat train. Dia punya progression tu build up from sebelum action ke betul-betul over the top action. Memang engaging dia punya progression story tu. Ada scene yang towards the end tu Ethan Hunt dengan Grace kan kena panjat-panjat train sebab train gerabak tu nak jatuh kan. Aku suka gila scene tu sebab dia mengingatkan aku kepada game Uncharted tu. And scene tu almost the same. Memang puas hati gila movie ni. Pada aku dia punya action sequence tu, even though kau bukan peminat Tom Cruise or peminat Mission Impossible punya franchise movie, kau tetap akan dapat enjoy dia punya action sequence tu. Seriously, it's that good action sequence dia. Untuk scene Tom Cruise berlari kali ni, obviously adalah kan untuk scene Tom Cruise berlari tu dia punya signature. Tapi pada aku dalam ni kurang sikit sebab dalam Fallout tu, again Fallout dia dah peak dah. Scene yang dia berlari tu, yang dia nak kejar Walker from bangunan, dia lompat from bangunan tu, that one dah terlalu awesome. So memang susah sikit lah nak top that sequence. Tom Cruise sampai patah kaki kot untuk buat that scene. Production terpaksa stop few months untuk dia recover. But still okay lah. Ada je yang scene yang dia nak selamatkan either Grace or Elsa Faust tu kan. Seronok juga tapi tak sebest yang dalam Fallout lah. Dalam Rogue Nation tu hari actually pun tak banyak sebenarnya aksi berlari Tom Cruise. Yang paling memorable yang the intro, yang dia lari from the hill, lompat atas kapal terbang tu kan. But that's the intro. Throughout the whole movie aku tak dapat nak ingat sangat ada scene yang really memorable lah, scene dia berlari tu. Sebab dalam Rogue Nation ada dua best scene, which is the motor chase scene tu dekat highway. That one is cool gila, dengan yang dia lompat dalam server cooler tu kan, yang dia kena tahan nafas 3 minit tu. Okay, that is the memorable one. So scene berlari untuk Rogue Nation tak banyak sangat. Dalam Ghost Protocol ada Ghost Protocol yang memorable yang dekat Dubai, Sandstorm kan, dia lari. Okay, that one is really cool, dengan dia lari dekat the menara tu lah, dia lari turun bangunan tu. Dalam MI3 yang memorable, dia berlari dekat jambatan kan, scene yang dekat jambatan tu yang dia lari dan dia kena bom, dia campak ke kereta, terhempas ke kereta tu. Dengan scene last kali pun quite long juga, scene dia berlari sebab dia nak selamatkan bini dia tu. That one is MI3. Untuk MI2 MI2 punya scene berlari tak banyak kan. Ada scene berlari tapi dia pendek and then dia banyak slow-mo kan? Sebab John Woo time tu memang suka slow-mo and then burung merpati. So scene yang memang berlari kau-kau tak ada. The first Mission Impossible ada scene berlari tapi tak signifikan sangat lah. Yang memorable yang dia berlari lompat dari restoran selepas dia letupkan the aquarium tu. That is the iconic scene lah. And selain daripada tu, scene yang dia hanging dekat vault tu lah kan. Cakap pasal Mission Impossible Part 1, dalam ni ada satu watak yang kembali kan. Dia dari Part 1 punya watak, iaitu watak Killtreach tu. Masa kat trailer tu aku dah perasan lah, okay, this is Killtreach kan. Dengan dia punya shot dia tu, dia buat ala-ala Dutch angle sikit kan. Maybe dia nak pay homage to Brian De Palma, yang the first director yang direct first Mission Impossible tu. Aku sukalah that reference. Sebut pasal watak, ada penambahan watak baru iaitu watak Grace yang dilakonkan oleh Hayley Atwell. Dia, siapa yang tak kenal, dia Agent Carter dalam Captain America. Pada aku watak dia best. Aku suka gila watak dia kan. Dia macam ada misteri di sebalik
karakter ni. Dalam movie ni kita tak tahu sangat dia siapa sebenarnya kan. Dia dia punya karakter tu macam shrouded with secret jugalah. Dia punya watak tu is a bit unpredictable sebab kadang-kadang nampak macam dia clumsy, kadang-kadang nampak macam dia clever. So benda tu membuatkan aku interested dengan dia punya backstory. Siapa Minah ni kan sebenarnya kan. Walaupun watak tu keeps on melarikan diri dari Ethan lah, itu memang aku tak puas hati kan. Ethan keep on nak selamatkan dia, and then dia dah selamat, lepas tu dia cabut lari. Aku macam tak puas hati gila dengan Minah ni kan. Tapi aku still suka dengan watak Hayley Atwell ni. Cuma itulah macam aku cakap awal-awal, disebabkan watak Grace ni yang Hayley Atwell lakonkan ni, dia macam jadi watak yang agak penting untuk movie ni. Watak Rebecca Ferguson tu dia jadi minor. Dia macam minor character pula kan. Seriously, aku mixed feeling sikit gitu. Sebab watak Elsa Faust tu sangat cool. Sangat cool. Aku memang ada sedikit tak puas hati lah. Okay, filem ni diarahkan oleh Christopher McQuarrie, pengarah yang sama since Mission Impossible Rogue Nation. And then lepas Rogue Nation, dia arah Mission Impossible Fallout. Lepas tu, this one, Dead Reckoning Part 1. And then Dead Reckoning Part 2, dia juga yang akan mengarah dan menulis. Most of the movies yang dia terlibat sebelum-sebelum ni, either as a director or screenwriter, aku suka. Macam movie The Usual Suspect. Dia yang tulis actually cerita tu. Yes, cerita tu diarahkan oleh Bryan Singer, tapi dia the writer of the movie. Filem Valkyrie, aku suka juga cerita tu. And dia as a writer, bukan director, as a writer untuk Valkyrie, which dengan Tom Cruise jugalah. Actually banyak projek dia dengan Tom Cruise. Macam Jack Reacher, Edge of Tomorrow, The Mummy reboot tu kan. Tak berapa nak best tu yang ada Russell Crowe kat situ. So bit sucks lah movie tu. Tapi aku still enjoy jugalah sikit-sikit. Top Gun Maverick. Top Gun Maverick dia bukan director, dia as a writer, one of the writer. Tapi untuk project Mission Impossible, dia as a director and a writer. So untuk filem Mission Impossible kali ni, cerita dia mengisahkan Ethan Hunt dan dia punya gang berhadapan dengan ancaman baru yang ada kaitan dengan artificial intelligence, atau dalam bahasa Melayunya, kecerdasan buatan. Perkataan tu aku baru je belajar sebenarnya. Aku tahu pun sebab aku tengok KJ punya podcast Keluar Sekejap tu. Dia dengan co-host dia Syahril Hamdan tu ada berbincang pasal AI ni dekat one of dia punya episod lah. And then diorang ada sebut lah kecerdasan buatan. Dan baru aku tahu, okay, kecerdasan buatan is AI dalam bahasa Melayu. For me, it's a very very good political podcast lah. Sama ada kita setuju atau tidak dengan both of them punya point of view, still ada banyak pencerahan yang diketengahkan dalam podcast tu. Okay, segue sikit lah. Anyway, continue dengan movie review ni. Tom Cruise memang tak menghampakan dalam ni. Yang susah nak cari movie yang Tom Cruise menghampakan sebenarnya. And every single action sequence dalam movie ni memang top notch. And then dia deliver bukan saja dari segi aksi, tapi dari segi emotional, as a character, as a human pun dia always deliver lah. Dia very very powerful. In term of dia punya storyline, movie ni actually try to do something new, di mana dia nak mengupas kisah silam Ethan Hunt ni, which is sebelum ni tak pernah sangat dikupas kisah silam Ethan Hunt. Kita kenal dia memang dia dah join IMF. So based on apa yang ditunjukkan dalam movie ni, nampak gayanya macam ada kisah hitam tentang sejarah silam hidup Ethan Hunt ni. Tapi dalam part 1 ni, dia just macam bagi mukadimah je sejarah hitam tu. Dia tak bagi tahu in detail sangat pun. Dia bagi hint-hint sikit je, flashback sikit. Dan mungkin dia akan kupas dengan lebih mendalam dalam part 2 nantilah, Dead Reckoning part 2. The story idea pasal ancaman artificial intelligence ni memang sangat kena dengan perkembangan teknologi semasa. Kan, yes, AI ni actually dah lama, tapi lately kan macam AI membuat-buat kan. Ada ChatGPT, ada AI painting, ada AI boleh tulis novel, boleh tulis skrip kan. Macam makin lama makin membesar AI ni kan. So memang sangat kena lah dengan current situation. Sebelum-sebelum ni, movie Mission Impossible mostly semuanya ada kena-mena dengan teroris. Kali ni ada kelainan sikit lah. The AI pun actually belum full attack mode lagi dalam part 1 ni. So maybe dalam part 2 nantilah baru kita dapat tengok full boss battle dengan
the entity ni kan. Tengok macam mana. Takkanlah the last villain tu Gabriel. Boring gila kan. Mestilah kena ada AI tu terlibat sama. So aku agak sangat interested lah nak tengok part 2 nanti. Nak tahu macam mana movie ni cuba explore to expand the story and make it interesting. And then macam mana dia nak top the action yang ada dalam ni dan yang pernah dia buat sebelum-sebelum ni dekat part 2 nanti. So overall aku rasa memang clear, aku enjoy gila dengan filem ni dari minit pertama sampai minit terakhir. And memang full mark lah pada aku, 5/5 bintang yang aku boleh bagi untuk filem ni. Aku tengok tu hari dekat panggung normal punya screen, dan maybe aku nak try tengok dekat IMAX pula. Nak feel the different. Tapi itulah, aku dah lama sebenarnya tak pergi IMAX sebab tiket dia mahal nak mampus. The last time aku pergi IMAX, tiket 20 lebih silap aku. Sekarang tiket 20 lebih tu panggung biasa. So korang boleh bayangkan bila the last time aku pergi tengok IMAX. Tapi tengoklah macam mana. Maybe aku bagi some special treatment sikit untuk movie ni kan. Sebab movie ni my most anticipated movie untuk tahun 2023. And then maybe lepas tengok IMAX ni, maybe dia punya impact tu lebih lagi kan, membuatkan aku boleh bagi dia 6 out of 5. I don't know. So far dia 5/5. Aku memang dah puas hati dah. But we'll see lah. We'll see sama ada aku tengok or not lah IMAX. Okay guys, aku rasa tu je yang aku nak kongsi untuk filem Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Kepada yang belum tengok, jangan lepaskan peluang untuk tengok movie ni dekat panggung. Please experience this movie dekat panggung. Dia samalah macam Top Gun tu hari. Kena tengok kat panggung. Okay guys, thank you for watching. Consider subscribe aku punya channel kalau korang suka dengan aku punya video. Kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Kongsi di. Ciao.